Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi lagi nikmat untuk bernafas dan menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Selawat serta salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan usaha baginda Islam tersebar ke seluruh alam. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah, alhamdulillah kita dapat menempuhi bulan hari kedua bulan Ramadan ini dengan sebaik boleh. Alhamdulillah, sebab kita dah dapat dua hari dah dalam bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah bersamaan dengan 2020 Masihi. Dan seperti semalam kita bincang tentang pengertian Ramadan dan juga kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan amalan kita dengan ikut Allah punya suka. Allah bagi banyak sebab Allah Maha Kaya. Bukannya Allah tu macam kita ni kerikut, buat sikit mesti kita macam dah ada lah Tuhan, banyaklah ni. Hatta kalau kita baca Al-Quran, kita baca Quran, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahala dia umpama kita mengkhatam satu Al-Quran. Bayangkan 30 juzuk Al-Quran tu dengan kita baca 30 pula. Dengan kita baca 3 kul je, dia dapat pahala. So hari ni saya akan meneruskan sharing tentang bulan Ramadan dan apa kelebihan yang Nabi selalu buat pada bulan Ramadan ni. Okey, apa yang Nabi selalu buat ialah Nabi adalah seorang yang dermawan. Nabi suka bersedekah. Tapi ketika bulan Ramadan, Nabi akan lebih suka lagi dengan bersedekah. Dengan lebih-lebih lagi Nabi bersedekah pada bulan Ramadan ni. Sebabnya dengan bulan Ramadan ni, pahala dia seperti saya beritahu tadi akan dilipat-lipat kali gandakan. Okey. And then ada satu hadis yang bunyi, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi dan Dia mencintai seorang yang dermawan dan akhlak baik, dan Allah membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Baihaqi. Dekat sini Allah nak beritahu, ada hadis yang beritahu bahawa Allah suka orang yang dermawan dan juga akhlak yang baik. Sebabnya kenapa Allah nak tekankan orang dermawan dan akhlak baik? Mestilah kita cakap orang yang dermawan tu akhlak baik. Tapi tidak, kadang-kadang ada orang yang dermawan itu mereka hanya untuk menunjuk-nunjuk. Saya tak mention sesiapa, just umum. Sebab kadang-kadang ada orang dia bersedekah, ada orang berbuat satu-satu kerja amalan dia tu sebabkan dia just nak populariti, dia nak publicity, bukannya dia buat kerana Allah. Dan kita boleh tengoklah kalau orang tu dia bila orang tak ramai ke, kalau dia pergi ceramah tak ramai, tak nak pergi tazkirah lagi kat sini. So kat situ kita dia tengoklah orang tu dia buat betul-betul tak kerana dia dapat redha Allah, ataupun dia just nak cari publicity, ataupun dia nak hanya tengok market dia okey tak okey. Okay. And then ada satu hadis di mana bila kita dermawan ni, kita kena ada akhlak sekali. Okay, itu tadi. And then Nabi tak suka, Allah tak suka orang yang berakhlak buruk. Hadis riwayat Baihaqi. And one more, bila kita dermawan ni, kita kena ada satu lagi benda, iaitu tafaqquh fid din, iaitu kefahaman agama. Sebabnya hadis riwayat Tirmizi di mana rezeki ditambah dengan kefahaman agama, maka seorang tu akan bertakwa. Siapa yang ada diberi rezeki dan diberi kefahaman agama, seseorang itu akan bertakwa dalam gunakan harta dia, dan dia akan gunakan untuk silaturahim. Dan dia juga sedar bahawa ada hak Allah pada rezeki yang Allah berikan dalam harta dia tu, maka kedudukan ni lah hamba yang paling terbaik. Hadis riwayat Tirmizi, di mana kat sini kita boleh tengoklah orang yang bersedekah ni, Allah letakkan dia satu makam yang tinggi. Walaupun dia tu hanyalah orang biasa, tak adalah kaya mana, tapi bila dia suka bersedekah, Allah akan naikkan darjat dia. Kalau kita selalu tahu bahawa orang yang menuntut ilmu ni adalah orang yang Allah tingkatkan darjat, tapi kat sini Allah juga beritahu di mana ada satu yang hadis riwayat Tirmizi ni memberitahu bahawa orang yang bersedekah pun Allah akan tingkatkan darjat dia. Itu yang pertama. And then Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa yang belajar fiqh selalulah dengar Ibnu Hajar ni. Kalau seorang dia punya kawan sparring dia Ibnu Romli,
Dan apa yang Ibnu Hajar cakap mesti tak sama dengan Ibnu Romli cakap. And then Ibnu Hajar ni seorang ulama lah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ada mengumpulkan beratus-ratus hadis tentang keutamaan sedekah. Bayangkan, beratus-ratus hadis tentang keutamaan sedekah. Ini menunjukkan bahawa sedekah tu adalah satu benda yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. And then peliklah bila kita ni dah tahu keutamaan sedekah, tapi kita ni masih lagi kedekut, kita nak belanja member pun tak boleh. Kalau macam sekarang tak boleh nak belanja member kan. So maybe lepas PKP ni selalu belanja member. Hatta masa bulan Ramadan ni kita masih lagi boleh bersedekah. Mesti tanya macam mana nak sedekah kan. Kita boleh je bersedekah kepada adik-beradik kita, mak ayah kita. Macam saya cakap semalam, maybe satu hari tu kita rasa nak bersedekah, hari Jumaat ke, kita order Foodpanda, kita beli pizza, lepas tu kita sedekah kepada adik-beradik kita. And then bila pahala sedekah pada bulan Ramadan ni, bayangkan adik-beradik kita, macam saya cakap semalam, kita ada 5 orang adik-beradik. Lepas tu kita ada mak ayah, so 7 orang. Termasuk kita lah adik-beradik tu lah, 5 orang, 7 orang. And then bila kita sedekah dekat 7 orang ni, makanan buka puasa untuk iftar, kita akan dapat pahala ke 7 orang ni. Bayangkan, kita dapat pahala 7 orang, sedangkan kita hanya bersedekah untuk memberi mereka makan je. Hebat tak dengan bersedekah? Sebab itulah Nabi seorang yang dermawan, tapi bila bulan Ramadan ni Nabi lagi dermawan. Semua benda Nabi nak sedekah. And then sekarang saya nak berkongsi 11. Dia ada 12 lebih kurang, tapi ada satu point tu dia lebih kurang. So saya simpulkan ada 11 kelebihan apabila seorang tu bersedekah. Nak dengar tak? So take note, siapa yang sedang nonton ni, so jot down. Sebabnya bila kita nak menuntut ilmu ni, kita kena menulis. Sebabnya macam Imam Syafi'i beritahu, apabila kita nak memburu, kita kena ada kalau kita nak berperang, kita kena ada perisai dan juga pedang. Kalau kita nak menuntut ilmu, kita kena ada pen dan juga kertas. Hatta Imam Malik sendiri, dia punyalah gairah dengan menuntut ilmu, sehingga kan dia sanggup menjualkan dia punya atap rumah untuk membeli pen. So sekarang saya nak berkongsi tentang 10 kelebihan bersedekah. Iaitu yang pertama, sedekah menghapuskan dosa. Okey, hadis riwayat Tirmizi di mana sedekah ni dia umpama air memadamkan api. Bayangkan air, kita padam api tu dengan air, mestilah padam habis kan? Macam bomba tembak kalau rumah terbakar ke, kita tembak dengan air. So at last dia akan jadi apa? Akan terpadamlah api tu. Begitulah juga dengan sedekah. Bila kita banyak dosa, kita sedekah. So bila dengan bersedekah tu lah kita akan hapuskan segala dosa-dosa kita. Ini bukannya saya cakap, tapi hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya ialah, iaitu yang pertama, sedekah dapat menghapuskan dosa. Kedua, terima kasih Wan sebab sudi masuk. Dan yang kedua, mendapat naungan di akhirat. Okey, siapa yang sedang mendengar ni bolehlah jot down komen apa yang poin saya bagi, sebabnya nanti siapa-siapa yang datang kemudian tu bolehlah tengok apa yang poin-poin yang mereka terlepas. Okey, yang pertama tadi, sedekah menghapuskan dosa. Kedua, mendapat naungan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari di mana akan ada 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat. Dan salah satu dia ialah seorang yang bersedekah dengan tangan kanan, sehingga kan tangan kiri dia tak tahu pun yang dia bersedekah. Ini menunjukkan bila kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi lah. Tapi salah ke kalau kita nak bersedekah dengan orang tengok ramai-ramai? Tak salah sebabnya Saidina Osman sendiri, dia bersedekah, Saidina Osman bersedekah dengan orang lain tahu. Kalau tidak, tak adalah orang boleh catat berapa banyak dia ni bersedekah. Saidina Abu Bakar pun bersedekah dengan orang tahu, Saidina Osman pun. Maksudnya sahabat-sahabat semua bersedekah dengan terbuka. Ini bukannya nak mereka menunjuk-nunjuk, tapi mereka nak teladan. So orang yang sahabat-sahabat lain rasa macam semangat, and then nak bersedekah juga. Itu yang kedua, iaitu bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga ialah berkat pada harta. Hadis riwayat Muslim. Saya bagi semua hadis ni hadis yang insya-Allah hasan ataupun yang taraf hasan dan sahih, tak ada yang dhaif insya-Allah tak ada yang dhaif. Okey, yang ketiga ialah berkat pada harta, iaitu hadis riwayat Muslim
di mana seorang yang bersedekah harta dia tak akan berkurang. Dekat sini ada dua maksud, iaitu yang pertama, harta dia akan diberkahi ialah dia dihindari daripada bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tak berkurang ni maksud dia apa? Maksud dia Allah akan melipat-lipatkan, digandakan pahala dia. Dan itulah poin yang keempat, iaitu Allah akan lipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Dalam surah Al-Hadid yang berbunyi, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Yang maksud sesungguhnya mereka, orang lelaki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah dan orang yang meminjamkan harta kepada jalan Allah, wa aqradullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu, Allah akan berikan dia ganjaran yang lebih, yudha'ifu lahum wa ajrun karim, dan Allah akan ganjarkan dia dengan ganjaran yang karim, ganjaran yang mulia. Itulah kelebihan orang yang bersedekah. Ini dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18. Kalian boleh buka, dia dekat bahagian bawah sekali. Okey, selepas surah Al-Hadid ni, selepas surah Al-Waqiah, sebelum surah Al-Mujadilah. Itu yang poin yang keempat, iaitu Allah akan lipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Okey, yang kelima ialah pintu syurga untuk orang yang bersedekah. Allah akan bagi satu pintu. Allah akan ada banyaklah pintu. Macam semalam kita tahu orang yang berpuasa akan diberi masuk pada pintu Ar-Rayyan, dan orang bersedekah juga ada pintu dia sendiri. Pintu untuk orang sedekah, pintu untuk orang mujahid, dan pintu untuk orang solat. Dan pintu ni akan manggil-manggil orang yang banyak bersedekah, panggil masuk-masuk. Bayangkan kalau kita ni berpuasa dengan betul, so kita bersedekah dengan betul, kita ada dua pintu lah nak masuk. Sampai bayangkan kalau kita lah orang panggil, kita sapu habis semua dengan amalan-amalan yang ada ni, kita lah jadi mujahid, kita lah orang yang selalu solat, kita lah orang yang selalu sedekah, kita lah orang yang menjaga puasa. So bayangkan nanti ke akhirat nanti, semua dekat syurga nanti, semua pintu nak panggil kita masuk. Itulah hebatnya. Dan ada seorang sahabat Nabi je yang diberi garanti semua pintu nak panggil dia masuk, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Dengan kita tengoklah amalan-amalan pintu-pintu syurga ni, dengan amalan mujahid, dengan amalan orang yang bersedekah, kita boleh tarik, kita boleh rasa semangat untuk beramal. Ni hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ni selalu, mesti orang tahu bila hadis riwayat Bukhari, selalunya dia akan sahih. Itu yang kelima, iaitu pintu syurga untuk orang sedekah. Yang keenam ialah sedekah akan menjadi bukti keimanan. Apabila seorang tu bersedekah, hadis dia pendek je, wa sadaqah burhan, yang maksud sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nombor ke-223. Dan mengikut Imam Nawawi menjelaskan, iaitu bukti keimanan seorang ialah dengan dia bersedekah. Adanya seorang tu dia selalu solat malam, dia selalu jadi imam ke, selalu berakhlak mulia ke apa ke, tapi selagi dia tak bersedekah, selagi tu tak buktikan dia tu betul-betul keimanan. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya yang ketujuh ialah terlepas daripada siksa kubur. Apabila seorang tu bersedekah, dia akan terlepas dari siksa kubur. Selalu kita dengar surah Al-Mulk akan menghalang kita daripada siksa kubur. Tapi ada hadis lain, yang hadis riwayat Tabrani, yang mengatakan apabila seorang tu bersedekah, dia akan beri syafaat kepada orang yang dalam kubur nanti. Yang ke-8, dia bersedekah dapat mencegah maksiat dalam jual beli. Apabila orang berjual beli ni, siapa yang berniaga, siapa yang entrepreneur, dia kena, rupanya cara nak, bukan entrepreneur, dia kena ponyo, bunyi dia macam tu. Orang yang berusahawan ni, mereka mudah untuk terjebak ke dalam benda maksiat. And then dengan kita bersedekah ni lah, dia dapat bantu kita daripada mencegah daripada maksiat dalam jual beli. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-9, iaitu apabila seorang bersedekah, dia akan dilapangkan dada, dia akan rasa bahagia. Hadis riwayat Bukhari, di mana seorang tu akan rasa bahagia bila kita bersedekah kepada orang, dan orang tu rasa macam, oh terima kasih sangat. Bukannya orang kalau nak tengok kita ni dada kita lapang ke, ataupun kita nak bahagia, ataupun kita nak lapang dada, bersedekahlah. Dengan bersedekah ni lah dapat beri kita bahagia. Ini bukannya saya cakap, tapi hadis sendiri. Okey, itu yang ke-9. Yang ke-10, pahala boleh berkembang. Bayangkan kita bersedekah ni, pahala dia bukannya kita bagi kat orang tu je. Selagi benda tu, selagi sedekah kita tu berfaedah kepada orang tu, selagi itulah pahala berterusan. Dan ada hadis riwayat Tirmizi berbunyi, apabila walaupun kita hanya bersedekah dengan sebiji,
dia boleh dilipat-lipat gandakan, boleh berkembang sehingga menjadi seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud ni siapa yang pernah buat umrah, saya buat umrah pada bulan 12 terlepas. Gunung Uhud ni memang besar. Kami dekat Masjid Nabawi tu boleh hotel dekat-dekat dengan Masjid Nabawi. Boleh tengok Gunung Uhud tu dengan jarak yang jauh macam uish, besar betul Gunung Uhud ni. Memang besar. So bayangkan, itulah pahala yang boleh dikembang-kembangkan apabila kita bersedekah. Dan yang last sekali, orang bersedekah ni kita tak boleh dengki dengan orang. Kita tak boleh dengki dengan orang, tapi dengan orang yang bersedekah, dengan orang yang menuntut ilmu dan kita mengajarkan ilmu, kita boleh berdengki. Dengki tu bukannya kita menjatuhkan dia, tetapi kita rasa nak buat juga macam apa yang dia buat. So sekarang ni itulah masalah kita. Kita yang dikira ustaz ke, saya tak mention siapa just umum. Siapa yang jadi ustaz ke apa ke, kita ni tengok orang buat baik, janganlah rasa dengki. Janganlah rasa dengki yang kita nak downkan orang tu, tapi kita rasa dengki, kita nak buat juga amalan seperti apa yang dia buat. Itulah perkongsian saya tentang sedekah. Okay, insyaAllah pada esok hari saya akan berkongsi lagi sehinggalah habis bulan Ramadan ni. Terima kasih pada kalian yang sudi tengok sharing, bedtime sharing ni, dan harap semua kongsian saya bermanfaat. Dan saya berkongsi, saya tak berat, saya just berkongsi, saya dapatkan apa input-input yang ada dan berkongsi dengan kalian. Sebabnya dengan berkongsi ni jugalah salah satu kita nak bersedekah dengan kalimah taibah, berkata benda yang baik dan orang lain dengar, lepas tu orang lain dapat amal, lepas tu orang lain dapat mengajarkan. InsyaAllah pahala yang saya ajarkan pada kalian yang tengok ni akan terus berterusan. InsyaAllah amal jariah akan berterusan, walaupun nafas saya sudah terhenti, tapi amalan saya akan berterusan. Itulah petanda orang bijak. Seperti ada seorang ulama yang beritahu, seorang bijak bukannya seorang yang berjaya dalam periksa, bukannya cemerlang dalam exam ke apa, tetapi seorang yang bijak ialah seorang yang nafasnya sudah berhenti tapi amalannya masih berterusan. Itulah sebabnya saya willing to share with you all, walaupun tak ada apa-apa pun saya dapat melainkan pahala, insyaAllah. Okay, Allah Alam. Itu saja perkongsian daripada saya. Semoga kalian dapat beri sokongan pada saya pada hari-hari akan datang, insyaAllah. Boleh keep on watching me. Okay, insyaAllah. That's all from me. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab tengok. Jumpa esok pula. Bye bye.